Salam hormat, bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi 9 Ogos. Tiada kepastian sama ada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak akan diadakan serentak dengan pilihan raya umum PRU ke-15. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS Dato' Sri Alexander Nantalinggi memberitahu kemungkinan pilihan raya tersebut diadakan serentak tetap ada, namun GPS lebih mementingkan kesejahteraan dan kesihatan rakyat yang perlu diberi tumpuan. Kami dah siap sedia sudah. Memang di peringkat yang terbaik sekali dalam persediaan kami. Jadi kami akan tumpukan perhatian kami kepada rakyat, kesejahteraan rakyat dan juga dalam kita menangani masalah COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi negara. Yang itulah adalah begitu penting bagi kami di GPS ini. Beliau ditemui pemerintah selepas menyerahkan bantuan bakul makanan di bawah inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi di rumah William Ubu, Sungai Sud, Pelagus, Kapit. Mengenai darurat di Sarawak yang dilanjutkan sehingga Februari tahun depan, Dato' Sri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit menjelaskan beberapa nilai ambang seperti kadar vaksinasi, kadar penggunaan katil di ward rawatan terapi dan sebagainya perlu diambil kira sebelum tempoh tersebut dipendekkan. Pada 31 Julai lepas, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak bermula 2 Ogos hingga 2 Februari 2022. Dengan pengisytiharan itu, pilihan raya DUN yang sepatutnya diadakan selepas DUN Sarawak yang telah pun tamat tempoh 6 Jun lepas akan digantung sehingga tempoh darurat tamat. Sementara itu, pada majlis yang sama, Dato' Sri Alexander Nantalinggi yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyerahkan bantuan bakul makanan di bawah inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih kepada penduduk di 8 buah rumah panjang dan kampung di kawasan Pelagus dan Katibas. Dato' Sri Alexander Nantalinggi yang juga merangkap ahli Parlimen Kapit berkata, setiap Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen menerima peruntukan RM100,000 untuk program bakul makanan tersebut. Dato' Sri Alexander memberitahu seramai 3,000 isi rumah yang layak akan mendapat manfaat daripada inisiatif tersebut. Pada majlis berkenaan, beliau turut mengumumkan peruntukan RM500 kepada setiap pintu rumah emak dan rumah William Abu di Kapit. Manakala di rumah Kanyan, Sungai Lajan, Katibas, beliau menyerahkan cek berjumlah lebih RM231,000 kepada 24 penerima bagi melaksanakan pelbagai projek kecil luar bandar. Murid-murid Sekolah Kebangsaan SK Samalatong di Simunjan bakal mengikuti kelas Al-Quran dan Fardu Ain dalam suasana yang selesa apabila sekolah dibuka semula kelak. Ia dengan siapnya pembinaan surau di sekolah berkenaan yang bakal memberi manfaat kepada 50 orang murid. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, projek pembinaan surau SK Samalatong berkenaan menelan kos RM20,000 di bawah peruntukan khas projek Mesra Rakyat PMR. Beliau menyatakan demikian semasa tinjauan ke beberapa projek di kawasan Parlimen Batang Sadong semalam. Datuk Seri Nancy turut meninjau projek Dewan Kampung Sungai Semabang Gedong juga dibina menggunakan peruntukan PMR. Bagaimanapun beliau tidak menyatakan kos bagi pembinaan dewan itu. Beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar bagi program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Kepayang String yang diwakili oleh Ketua Masyarakat Joseph Nayu Ali bagi tujuan kerja-kerja pembaikan 3 buah rumah. Projek itu akan melibatkan peruntukan hampir RM36,000. Tahun ini sebanyak 51 buah rumah di bawah kawasan Parlimen Batang Sadong akan dibaik pulih menerusi peruntukan kerajaan negeri di bawah MRP-PPRMS. Untuk rekod, sebanyak 150 buah rumah di kawasan Parlimen itu telah dibaik pulih sejak tahun lepas. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 7 Ogos.
Sarawak merekodkan sebanyak 581 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 8,000 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak 514 kes tidak bergejala dan 67 kes bergejala. Daerah Kuching masih merekodkan kes tertinggi dengan 263 kes, diikuti dengan Serian 84 kes, Seri Aman pula mencatatkan 42 kes, Samarahan 33 kes, 30 kes di Bau, Bintulu dengan 22 kes. Manakala Sibu pula merekodkan 21 kes, Selangau dengan 16 kes, Tatau pula dengan 14 kes, Miri dan Lundu masing-masing merekodkan 12 kes. JPBN juga memaklumkan sebanyak 277 kes telah sembuh dan discharge semalam. Sementara itu, 7 kluster baru diisytiharkan dengan 4 kluster melibatkan komuniti, 2 kluster melibatkan tempat kerja dan 1 kluster membabitkan institusi. Kluster yang membabitkan daerah Kuching ialah kluster Lorong Merbau, kluster Kampung Pulau Ulu, kluster Taman Malihah dan kluster Jalan Setutung Baru. Manakala di Tatau Bintulu melibatkan kluster Jalan Buan dan di Sibu kluster Jalan Ding Lik Kuong 2 serta di Lundu ialah kluster Kampung Pandan. Kluster kilometer 23 Jalan Puncak Borneo Kuching ditamatkan semalam. Sebanyak 89 kluster aktif di negeri ini. JPBN juga memaklumkan satu lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Bintulu melibatkan kuartus pekerja 6 Jun Trading. 4 lokaliti ditamatkan PKPD di masing-masing Meradong, Julau, Saratok dan Tatau. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri memperluaskan program pemberian vaksin COVID-19 kepada 5 buah pusat pemberian vaksin industri PPVIN untuk sektor peladangan di bahagian itu. Menurut pemangku residen bahagian Miri merangka pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Jamali Busri, PPVIN terbabit ialah Sarawak Oil Plantation Lambir, Sarimas, SOP Tin Barap 5, Subis Galasah dan Woodman Miri. Jamali berkata program tersebut dilaksanakan bagi sektor itu agar tiada pekerja di sektor tersebut tercicir daripada menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau turut menggesa sektor terbabit untuk memberi data berhubung pemberian vaksin dalam kalangan pekerja dan peringatan untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard semasa. Beliau berkata pengusaha industri peladangan dan komoditi boleh berhubung dengan Jabatan Pertanian Bahagian Miri untuk mengumpul data pekerja bagi tujuan tersebut. Beliau menerusi kenyataan media memaklumkan setakat 21 Julai lepas PPVIN peladangan di bahagian Miri telah memberi suntikan sebanyak 7,718 dos vaksin kepada semua pekerja sektor peladangan dan kilang serta ahli keluarga mereka. Jelasnya semua pihak termasuk sektor industri dan perniagaan perlu memainkan peranan bagi menyokong program vaksinasi dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HDP Cawangan Bintulu merekodkan nilai rampasan lebih RM927,000 menerusi 60 kes atas pelbagai kesalahan sejak Januari lalu. KPDN HDP Cawangan Bintulu dalam kenyataan media memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak RM12,600 nilai kompaun telah dikeluarkan bagi tempoh yang sama. Kenyataan itu juga memaklumkan 3 buah premis telah dikenakan tindakan dalam satu pemeriksaan di kawasan luar bandar Bintulu di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Ketiga-tiga kes di kompaun kerana gagal mempamerkan tanda harga pada barang kawalan. Mengenai harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen, ia adalah terkawal dan mematuhi harga maksimum seperti diwartakan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2021. Dalam pada itu, KPDN HDP Bintulu giat mempertingkat pemeriksaan ke atas perkhidmatan perlu di bawah sektor perdagangan pengedaran termasuk di pedalaman bagi memastikan bekalan barang perlu mencukupi dan harga terkawal. Bekalan air yang terjejas di daerah Subis dan Beluru di Miri akan kembali pulih secara berperingkat, manakala kawasan yang berada di titik hujung dan di kawasan yang berbukit berkemungkinan akan mengambil masa yang lebih lama untuk kembali pulih. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB menerusi satu kenyataan media memaklumkan kerja baik pulih paip pecah di kawasan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo itu selesai sekitar pukul 2 pagi semalam.
Jebab juga menyatakan kawasan yang terjejas ialah Bukit Song, Bekenu, Bukit Peninjau, Beluru, Fasa 2 dan sehingga ke kawasan pesisir pantai Bekenu yang mengalami gangguan bekalan air sejak petang Sabtu lepas. Namun demikian, semalam pasukan teknikal Jebab bahagian Miri telah mengesan 2 lagi kebocoran paip berdekatan dengan simpang Marudi. Saluran paip milik Jebab bahagian Miri didapati sering mengalami kebocoran akibat kerja-kerja pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Dalam pada itu, Jebab bahagian Miri akan menghantar bekalan air ke kawasan yang terjejas bagi memastikan pengguna dapat melakukan kegiatan harian sehingga kerja baik pulih selesai dijalankan oleh kontraktor lebuh raya Pen Borneo. Sekian berita pagi Sarawak. Usaha untuk mencapai imuniti kelompok adalah tanggungjawab bersama. Daftar vaksinasi dan tepati janji temu anda. Saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat.